إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء النذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa nikmat kurnia dan limpah nikmat yang dikurniakan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita masih dibagi usia, dibagi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada akhir tahun. Pada akhir tahun 1444 Al-Hijriyah yang pada bulan Zulhijjah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala fardu ke atas umat Islam, ke atas manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah haji. Maka para jemaah haji adalah setengah-setengah dia sedang-sedang kembali daripada tunaikan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah, kembali balik kepada tanah air masing-masing. Alhamdulillah. Maka kita tengok pengajaran yang kita boleh ambil daripada ibadah haji yang mana Allah Subhanahu wa taala tentu kepada umat Islam ialah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala untuk membina akhlak perangai umat Islam, untuk nak membinakan akhlak muslim, terutamanya akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita terhadap waliul amr dan juga akhlak kita terhadap umat Islam, terhadap manusia yang sama-sama berpenganut dengan agama al-Islam, dan juga akhlak kita dengan manusia semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita memandang beberapa akhlak yang Allah Subhanahu wa taala fardu dalam ibadah haji yang kita boleh ambil bodrian daripada ibadah haji, di antaranya akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum atau setelah para jemaah niatkan ibadah haji, mesti berlafaz dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Talbiyah supaya manusia tidak bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita, sebagai Tuhan yang menciptakan kita supaya kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak mahu beribadah dan tidak mahu bertauhid kepada Allah taala adalah manusia yang akhlaknya buruk. Akhlak muslim mesti percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja, mesti beriman dan mesti bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah semua manusia serantau dunia mesti berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, mesti iktiraf dengan hanya Allah taala satu saja yang cipta kita. Dan juga di antara akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai sana, masa wukuf di Arafah dan sebagainya, mesti banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaik-baik doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga kita akhlak dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Kita mesti mutabaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadat haji kita.
Bahkan semua ibadat mesti mutabaah, mesti haikiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti mutabaah, mestiเอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเรา Kita hidup hari ya kena ambil cara-cara Nabi dan bab yangของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม, maka itulah orang yang berjaya. Kalau orang tak saya berjaya, maka dia jauh daripada nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga akhlak kita dengan manusia dalam ibadat haji banyak. Di antaranya mesti sabar, mesti bertaawun, mesti tolong menolong di antara satu sama lain. Itulah kita tengok ibadah haji ialah supaya nak membinakan kepribadian orang Muslim yang berakhlak yang molek, berakhlak yang elok, berakhlak ialah akhlak yang baik yang membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kecek buku akhlak tentang marayat, PA perangai dalam agama Islam,ในศาสนาอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของจรรยามารยาทในเรื่องของอัคลากPA perangai. Sebab tuมีซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยขยันละหมาดขยันถือศีลอดขยันในการให้ซะดะกอฮ์ให้ทานให้บริจาคทานเนี่ยแต่ไปทำร้ายมุสลิมะห์ด้วยกันไปทำร้ายจีรอนเพื่อนบ้านด้วยคำพูดของนางตุซีจีรอนะฮาบิลิซานิฮาbahai kecek tete orang-orang jiran kaya bahai mengopak bahai kata akhlak tak molek. Adakah seorang para puan ini dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Sahabat ถามท่านนบีผู้หญิงคนนี้สามารถเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาได้หรือไม่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบชัดว่าคนนี้เนี่ยเข้านรกของอัลเลาะห์ Subhanahu wa taala ทั้งที่นางขยันในเรื่องของการละหมาดทั้งที่นางขยันในเรื่องของการบริจาคทานทั้งที่นางขยันในเรื่องของอ่านอัลกุรอานในเรื่องของการเสียแต่มุสลิมทุกคนไม่ปลอดภัยจากปากของนางชอบนินทามุสลิมด้วยกันชอบนินทาเพื่อนบ้านด้วยกัน maka orang lagu ni Nabi SAW kata masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang perempuan juga tak ada semaya banyak mana, tak ada bericak banyak mana, tetapi dia adalah orang yang akhlak molek. เพื่อนบ้านปลอดภัยจากปากของนางคนนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมkata dakhalal jannah. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ให้ความสำคัญในเรื่องของจรรยามารยาทให้ความสำคัญในเรื่องของอัคลาก beberapa hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala Muaz nak pergi kepada Al-Yaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada Muaz, ya Muaz hassin khuluqaka linnas, elokkanlah budi pekerti kamu dengan manusia supaya akhlak kamu molek dengan manusia. Oleh kerana Muaz nak pergi kepada negeri Yaman bukan nak pergi semata-mata jalan, bukan nak pergi semata-mata tongtiau, tapi Muaz nak pergi dakwah, nak pergi menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang paling berkesan ialah dakwah dengan al-akhlak, dakwah dengan budi pekerti, dengan dakwah dengan PA perangai ialah dakwah yang paling berkesan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hassin khuluqaka linnas. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu lagi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin bahawa akan masuk fi a'lal jannah, syurga yang setinggi-tinggi syurga, orang yangได้จะได้เข้าสวรรค์ระดับสวรรค์ที่สูงสุดก็คือคนที่มีมารยาทที่งามสุด คนที่มีมารยาทที่ดีสุด คนนี้จะได้เข้าสวรรค์ที่มีระดับที่สูงสุด Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok PA perangai menjadi peranan besar yang membawa kepada manusia yang bukan Islam สนใจที่จะศึกษาอิสลามสนใจที่จะเข้ารับอิสลามด้วยจรรยามารยาทที่ดีงามด้วยอัคลากที่ดีงาม
yang dapat menarik manusia suka belajar dan suka berpenganut dengan agama al-Islam. Kalau kita tengok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa sahabat yang sedang-sedang nak pergi bunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang yang nak pergi bunuh, yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tengok perangai Nabi, terus mengaku dan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beberapa orang yang benci kepada Islam setelah tengok perangai pendai dan pendakwah Islam, terus dia mengucap dua kalimah syahadah. Peranan besar, buat besar dalam kita supaya kita mengelokkan budi pekerti kita. Elokkan budi pekerti kita dengan isteri kita, dengan anak kita dan dengan waris-waris kita. Oleh kerana orang lagu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang sebaik-baik orang daripada kamu คนที่ดีเลิศในหมู่พวกเจ้าก็คือคนที่ดีเลิศกับครอบครัวกับบรรดาภริยากับลูกๆของพวกเจ้าคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ดีมีมารยาทที่ดีกับภรรยามีมารยาทที่ดีกับบรรดาลูกๆอันนี้เป็นคนที่ดีที่สุด Bukan kata kita baik dengan orang lain, akhlak kita molek dengan orang lain, tapi keluarga kita akhlak tak molek. Dengan isteri kita kasar, dengan anak kita kasar, akhlak tak molek, makalah kita bukan orang yang baik sekali dan bukan orang yang molek sekali. Itulah. Kali kita tengok beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilat di antara fadilat akhlak-akhlak yang molek, di antaranya dapat darajah orang as-saim al-qaim. Orang akhlak molek ialah innal mu'min la yudriku bi husni khuliqihi darajat as-saim al-qaim. Orang mukmin yang berakhlak molek, dia dapat darajah di sisi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah orang yang qiyam waktu malam dan siam tengah hari. Tak ada kena buat apa, akhlak je molek. Seolah dia qiyam semaya waktu malam dan puasa tengah hari. Dan juga akhlak yang molek ialah asqal fi mizani al-mu'min yaum al-qiyamah. Tachang mencenakในตาช่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ผลบุญที่หนักในตาช่างของอัลเลาะห์ตะอาลาก็คือเป็นคนที่มีจรรยามารยาทที่ดีงามเป็นคนที่มีอัคลากที่ดีงาม sebab tu kita usahakanlah baikilah akhlak kita supaya akhlak yang molek dan juga kita dapat barakah pada Allah Subhanahu wa taala, dapat barakah pada Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat kamalul iman, sempurna iman kita. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna, orang mukminที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือคนมุมินที่มีอัคลากจรรยามารยาทที่งามที่สุดที่ดีที่สุดฉะนั้นโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันดุนยาsekarangมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องสร้างจรรยาสร้างอัคลากที่ดีงามภายในครอบครัวสร้างอัคลากที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน anak muliakan ibu muliakan suami muliakan ayah muliakan di antara keluarga. Kalaulah kita tidak sang banyakkan akhlak Islam di antara keluarga, maka hancur keluarga Islam, hancur masyarakat Islam, tak ada hakikatซึ่งกันและกัน Jadi pemikiran barat, pemikiran untuk seripap semata-mata. Tak ada hormat kepada orang tua, tak ada hormat kepada masyarakat, tak ada hormat, maka hancurkanlah crop sankam Muslim. Sebab tu marilah kita sama-sama ให้ความสำคัญในเรื่องของจรรยามารยาทให้ความสำคัญในเรื่องของการตัรบียะห์อบรมลูกๆให้ไปในคันลองของศาสนาอิสลามให้คงอยู่ในตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์ในความยินยอมความริฎอของอัลเลาะห์ سبحانه และ تعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra." ใครก็ตามที่ศอลาวัตให้กับฉันแค่1ศอลาวัตอัลเลาะห์ตะอาลาจะศอลาวัตให้กับเขา10ครั้งตรงนี้เนี่ยใครก็ตามคำว่าศอลาวัตต่อท่านนบีก็คือเราได้รับอภัยโทษจากอัลเลาะห์ سبحانه และ تعالى ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮะอัชเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาศอลาวัตให้กับเราก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาให้อภัยโทษให้กับเราและก็เป็นการงานที่ดีที่สุดในวันศุกร์นี้ซึ่งนักวิชาการหลายท่านบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรปฏิบัติที่เราควรทำในวันศุกร์ก็คือการศอลาวัตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเป็นสิ่งที่มันไม่ยากสำหรับเราในการที่เราจะกล่าวศอลาวัตใครก็ตามที่ไม่กล่าวศอลาวัตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นคนพวกนี้จะอยู่ในพวกที่อัลบะคีลอเกบะคีลkedekut nak เอ่ยปากในการให้ศอลาวัตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมsidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kita lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لأحسن أخلاقنا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة